Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa daripada Ketua SPRM. Tak pernah saya dengar dia akan kata seperti ini. Mungkin terlampau ramai benci dengan Ketua SPRM ini. Mungkin terlalu ramai yang menyimpan sentimen buruk terhadap Ketua SPRM ini. Kerana ramai orang yang sekarang ini yang telah dibongkar kegiatan jahat mereka. Sakau sini, sakau sana, curi sini, curi sana, salah guna kuasa ini, salah guna kuasa itu. Ada yang minta commission, ada juga yang bagi kabel, dan macam-macam lah yang mereka buat. Sehingga kan orang yang benar, orang yang betul pula jadi yang salah. Orang yang salah pula dilihat seperti benar pula. Saya nak tanya kepada anda semua, apa yang akan jadi kesudahannya tetap sama, yaitu yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Bagaimanapun anda mengatakan itu adalah kertas, kalau itu adalah batu, apabila dibaling ke dalam sungai, ia akan tetap tenggelam batu itu. Saudara-saudara sekalian, apabila ramai yang membenci Ketua SPRM ini, apabila beliau dilantik dan dilanjutkan lagi kontrak sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, ramai juga orang yang berbisik-bisik ke telinga kami sebagai pemerhati politik dan juga pengkritik politik yang ada di Malaysia. Ramai juga yang mengatakan bahawa mengapa beliau dilantik semula, dan ada juga yang melontarkan suara seakan-akan mereka tidak menyukai, bahkan ada yang seakan-akan membenci Ketua SPRM ini. Manakan tidak, banyak kegiatan jahat mereka yang telah dibongkar, bahkan ada yang telah disumbat dalam penjara dan ada pula yang sedang didakwa. Namun demikian, Ketua Pengarah SPRM Malaysia, yaitu Azam Baki, hari ini mengajar ramai orang, ramai penjahat dengan mengatakan, kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Kalau kamu setuju dengan saya, share video ini. Pada pendapat saya, sangat sesuailah Azam Baki mengatakan perkara ini. Sudah tiba waktunya beliau harus melawan provokasi. Tidak perlu diam-diam lagi, tidak perlu lagi takut-takut. Dimemandangkan tambahan pula Perdana Menteri yang ada sekarang, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah orang yang benar-benar supportive, benar-benar orang yang menyokong tindakan SPRM dan menyokong pergerakan SPRM yang benar-benar proaktif, dinamik dan sangat padu. Azam Baki mengatakan, kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Saya suka dengan kata-kata ini. Betul lah. Ramai orang tidak suka dengan Azam Baki bukan kerana Azam Baki tak kerja, tapi orang benci dengan beliau pada waktu ini mungkin kerana beliau terlalu bekerja. Ya, biasalah kan, Azam Baki ini adalah penguatkuasa. Dan tentunya orang yang tak menyukai Azam Baki itu bukanlah ramai. Tetapi tentulah yang melibatkan, yang paling teruk ialah melibatkan kayangan-kayangan yang ada di Malaysia. Bahkan kebanyakan yang ditangkap disiasat pada waktu ini melibatkan ahli-ahli kayangan, politik, ahli politik. Dan yang disakau pula bukan nilai RM1, RM2, tetapi berpuluh-puluh juta. Bahkan ada yang sampai sehingga beratus juta dan tak juga mustahil sampai berbilion ringgit. Itu sebabnya saya suka dengan apa yang Azam Baki kata ini. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Kalau tak suka dengan SPRM, kalau tak suka dengan Azam Baki, berhenti buat rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang tempoh perkhidmatan dilanjutkan setahun lagi, tidak terganggu dengan para pengkritiknya. Ngamlah itu, orang Sabah bilang. Janganlah terpengaruh dengan kritikan orang yang tak suka di luar sana. Orang yang terganggu itu adalah orang-orang yang mungkin terganggu kerana tak boleh lagi melakukan perbuatan kebiasaan mereka seperti menyakau duit, mencuri duit, menggunakan salah guna kuasa dan sebagainya. Tentulah ini perkara yang membuatkan orang benci dengan SPRM. Tapi bagi kita, bagi saya sebagai seorang yang mencintai undang-undang, tentulah
kita suka dengan tindakan SPRM ini. Tangkap sakau semua itu. Dalam temu bual dengan Straits Times hari ini, dia ditanya tentang asakan pelbagai pihak yang menyerangnya kiri, kanan dan tengah. Kata beliau, saya okey sahaja. Memang ada yang tidak suka atau mahu saya keluar dari sistem. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya, kata Azam Baki. Saya pernah dengar satu pepatah mengatakan, kalau anda takut ada orang membenci anda, lebih baik anda jual saja ais krim di tengah jalan, kata pepatah itu. Kerana anda menjual ais krim, tidak akan ada orang yang marah dengan anda, tak suka dengan anda. Tapi kalau anda berani dan anda mau mengubah, anda harus berada di posisi yang betul. Kata Azam Baki, kamu tak suka saya itu bukan masalah saya. Sebelum ini, Azam terpalit dengan skandal pemilikan saham yang menimbulkan persoalan mengenai konflik kepentingan. Dan jika jumlah saham tersebut mampu dimiliki dengan gaji sebagai seorang penjawat awam, bagaimanapun dia mendakwa saham itu bukan miliknya, tetapi dibeli oleh abangnya atas namanya. Ini menyaksikan suruhan J Security, kemudiannya turut menyiasat jika terdapat kemungkinan penyalahgunaan akaun dagangannya. SC akhirnya mendedahkan bahawa Azam Baki mempunyai kawalan penuh ke atas akaun dagangannya sendiri dan tiada dagangan proksi yang terlibat. Menurut Azam, agensi itu sedang menangani lebih banyak kes rasuah membabitkan pegawai tinggi kerajaan serta wanita. Kita melihat peningkatan jumlah wanita yang terlibat dalam rasuah. Pada 2019, hanya 9 wanita yang disabitkan dengan jenayah berkaitan rasuah. Tetapi ini melonjak kepada 57 tahun lepas, kata beliau. Ini menunjukkan bahawa wanita juga terdedah dengan rasuah. Apabila ada peluang untuk rasuah, kedua-dua jantina akan mengambil kesempatan untuk memperkayakan diri masing-masing, katanya kepada akhbar harian berbahasa Inggeris itu. Mendedahkan bahawa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar negara boleh hilang akibat rasuah, Azam Baki berkata, SPRM tidak menumpukan kepada kes kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Wow, ini memang sesuatu yang menarik. Tak pernah saya tahu bahawa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar boleh hilang akibat rasuah. Begitulah hebatnya kegiatan rasuah kalau tidak dibendung dengan segera. Ini berjumlah sehingga 30 bilion hingga 40 bilion setahun. Sekiranya kita boleh selamatkan sekurang-kurangnya 10 bilion itu, sudah memadai, kata beliau lagi. Kamu juga boleh menggunakan wang itu untuk membayar bonus kepada rakyat, kata beliau. Ya, betul lah. 10 bilion setahun itu kalau dapat diberhentikan, pastinya semua yang rakyat boleh menerima bonus. Tapi kerana mat sakau yang jahat itu, maka dia hanya sakau sorang-sorang, kaya sorang-sorang. Share video ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye.